dalam saya nak ceritakan ni sebab cerita ni tak ada dalam buku saya. Saya terlupa. Saya terlupa tentang tu dan saya kata baik saya ceritakan di sini. Dalam saya berkhidmat sebagai pegawai kerajaan di negeri Kedah berapa tahun? 18 tahun. Cuma 2 kali saja yang saya dipengaruhi oleh orang ramai untuk menerima rasuah. Saya tak pernah dengar kataan rasuah. Itu tahun 70-an tu. Bukan sekarang ni aja korupsi itu berlaku, tak. Daripada dulu-dulu pun ada. Tetapi tidak seperti sekarang ni. Dan kalau saya ceritakan macam mana yang orang tu memberi saya duit rasuah, tuan-tuan dan puan-puan tentu rasa sedih. Sebab saya waktu registrar di Ward Bersalin, Ward Beranak. Dan maklum sajalah, kalau siapa-siapa yang datang lahir di Ward Bersalin tu, yang kalau ada komplikasi berkenaan dengan banyak pendarahan yang dilakukan waktu dia lahir, kita akan beri kepadanya darah. Itu memang seperti biasa. Kita tak tunggu siapa-siapa. Tetapi daripada bank yang kita ada dekat hospital tu, kita ambil darah tu, kita bagilah orang yang sakit yang memerlukan darah. Ya. Tapi dalam tu kita minta lah, kalau boleh, saudara maranya atau suaminya ganti darah tu dengan memberi darahnya sendiri kalau mampu. Ya. Kalau dia pun tak cukup darah, tak payahlah. Tetapi yang nak hospital bagi kepada isterinya yang memerlukan darah itu memang tetap. Kita akan bagi. Tak kira siapa. Pasal kita tahu apa grupnya dan sebagainya, kan. Saya dah selesai kes saya tu, saya tengah menulis kat meja laporan lah berkenaan dengan kes ni, kenapa dia datang, apa penyakitnya dan apa rawatan yang saya beri. Saya tengah duduk tu, alih-alih kan datang seorang kepada ini semua orang kampung tau. Tak Kedah kan, orang kampung kan. Dia datang, dia kata, doktor katanya, ambil lah ni katanya untuk bagi darah kepada isteri saya. Saya tengok apa yang dia mula tu, RM10. RM10 untuk saya membeli, sebagai dia beli darah kat dalam bank transfusion blood bank dekat hospital ni untuk bagi isterinya. Saya pun terperanjat sebab tak pernah berlaku dengan saya. Saya tengok duit tu, saya kata, sebab saya tak biasa ni, terperanjat ni, saya terkejut. Atau saya tengok pula muka yang ni, siapa orang? Orang kampung. Orang kampung memberi saya RM10 untuk tolong isterinya dapat darah. Tak payah. Saudaranya terperanjat tu nurut dia kata macam geram, macam nak marah kan dia. Kenapa dia bagi duit? Saya memang darah tu free. Itu sebab saya terfikir, agaknya ada orang di dalam hospital yang menjaga blood transfusion ni, ada yang memain satu-satu, menjalankan satu-satu perkara-perkara yang tidak baik. Sudahnya bila saya terkejut tu, saya menangis. Kan saya kata, Pakcik ambil lah duit ni balik. Saya tak payah duit ni. Darah tu memang dah pun bagi kepada isteri. Ambil duit ni, belikan apa-apa makanan untuk dia sihat semua. Itu saja. Lepas tu terperanjat. Hati saya cukup kesian. Nak marah tapi tak termarah orang. Pasal dia tak tahu kan siapa yang dah mengaruhi dia tu. Lepas tu saya dah bagi kepada dia tu, saya terus pergi naik ke office pengarah waktu tu, bukan namakan pengarah, ketua hospital, Dr. Abu Bakar. Saya pergi terus kepadanya. Kat situ saya laporkan kejadian tu. Saya kata, Dr. Bakar, orang ni bagi saya RM10. Saya dah pulangkan balik pasal dia nak suruh saya bagi isterinya darah. Saya fikir baik siasat siapa yang dekat bank transfusion, blood transfusion bank tu, dan siasat siapa yang dah memain duit di situ. Kan? Ada senang je nak memainkan orang kampung sebab orang kampung tak faham, dia tak tahu kan. Kata kalau inilah dia sayangkan isterinya tu, itu yang dia bagi RM10. Ya. Itu pun dia perintah aku, RM10 tu banyak harganya, nilai dia daripada orang kampung.
Kata ini semacam apa ni, rasuah yang ada dulu. Tak ada apa ni yang besar-besar, yang bilion-bilion, tak ada. RM10. Yang keduanya, itu dah selesai lah. Yang keduanya waktu saya kat Jitra. Nah, tuan-tuan semuanya yang dulu duduk di Jitra untuk faham, saya sebagai pegawai kesihatan di Jitra mengawal siapa-siapa yang orang Malaysia, khasnya daripada Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan yang akan pergi ke Thailand waktu tu tidak payah pakai pasport sebab kita berjiran. Dan kami dapat tulis surat macam surat PAS saja. Mengatakan mereka ni semua ni rakyat di Malaysia di sempadan dan boleh pergi ke masuk ke Thailand dengan secara surat saja, tak payah pasport kan. Tetapi dia mesti ada surat tu daripada saya mesti sign kan. Di situlah nanti orang Ustaz Ulur, bukan rakyat Kedah, Terengganu atau Kelantan atau Perlis akan datang ke ofis untuk saya sign surat untuk diorang pergi ke bandar di sempadan. Itu pun perlu kita jaga-jaga sebab saya dah terkena dulu dan dapat dihapuskan. Ada satu orang daripada Kuling nak datang ke Jitra, dia minta kerja dengan saya. Dia kata dia boleh nanti bagi RM50 kepada saya kalau saya dapat bagi dia kerja. Saya dapat surat tu, terus saya pergi ke ketua hospital, State Medical Department, dan saya kata dengan Dr. Pilih, saya dapat surat ni, dia nak bagi saya RM50 macam rasuah lah, bagi dia kerja, dia bagi saya RM50 dan saya akan bawa surat ni, saya kata terus kepada Jabatan Rasuah. Dia kata go ahead. Saya pergi ke Jabatan Rasuah. Kat situ saya bagi tahu dengan orang tu, ni saya buat surat ni, apa patut saya buat. Dia kata balas. Dia yang orang pegawai rasuah ni nasihatkan saya, balas surat tu suruh datang. Itu dia akan tengok macam mana. Kata dia nanti datang ke ofis saya kat Jitra, yang pegawai rasuah ni akan sama-sama dengan saya. Kalau orang tu bagi saya duit waktu dia bersembang dengan saya tu, dia nanti masuk. Baru situ aku dah hati saya takut. Orang ni bodoh-bodoh kan. Kalau tak tahu, takkan dengan duit tu boleh kita bagi kerja. Pasal-pasal dia tak pasal-pasal kan, dia kena tangkap nanti. Tapi dia kata buat semacam dia arah. Kata pada hari tu saya buatlah. Kata saya tanya pegawai tu macam mana akan kenal orang tu nanti. Oh, dia boleh tahu. Dia nanti kenal. Okey. Tu pada hari itu laci saya penuh dengan recorder daripada pegawai rasuah ni. Alah, saya punya hati, saya pula rasa takut. Sebab dia recorder ni ada dalam sini. Orang tu nanti duduk sebelah saya, perempuan. Wanita akan duduk sebelah saya, kita akan bersembang dan orang nanti tunggu bila dia kata keluarkan duit tu, ini RM50 untuk doktor, bagilah tu. Waktu tu orang nanti masuk tangkap dia. Alah, saya pula susah. Saya pula yang takut, saya yang rasa risau sebab budak ni kena tangkap. Dia tak kerja. Kerana tak payahlah duit tu kan. Tangkap. Tapi dia masuk. Kan dia pada ketika itu dia masuk bersembang. Syukur Alhamdulillah dia tak sebut pasal duit. Dia tak ada urus saya duit. Allah, Alhamdulillah. Ni recorder ni ada sini. Lepas tu, lepas dia balik, tak ada apa-apa lagi. Lepas tu, dalam perkara itu pula, ni tuan-tuan dan puan, terasa dalam hati. Ni, surat ni, genuine ke datang daripada wanita ni daripada Kulim, ataupun saja-saja nak tangkap saya. Nak cuba, nak test saya sama ada saya ikhlas bekerja atau tidak. Sebab saya yang akan
keluarkan signature. Bukan saja pasal surat pas ke masuk ke negeri Thailand, tetapi buku kuning. Ingat tak tuan-tuan dan puan, kalau kita nak pergi ke luar negara, ada buku kuning yang cucuk color, cucuk semua tu. Itu mesti desain dan apa-apa lain juga lagi saya sebagai pegawai kesihatan. Sebab saya heran, macam mana orang tu takkan kenal wanita ni. Tapi dia kata dia boleh kenal. Okey, dia datang. Kalau tak ada apa-apa tu, dia datang semua tu, pergilah. Itu dah terkenal dalam hati tu. Dia orang fikir, saya fikir mereka nak test saya pada nak test wanita.